Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1332. Antara paparan utama. Apabila pendakwaan salah guna kuasa dipolitikkan. Negeri PAS juara kes jenayah. Ustaz, Mahkamah cari, awak di mana? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ini, Ahli Parlimen Perikatan Nasional PAS Pasir Mas Ahmad Fadli Syahari di Dewan Rakyat mendakwa kerajaan fokus kepada kes melibatkan pembangkang yang disiasat begitu cepat dan didakwa di mahkamah, sedangkan kes seperti kapal tempur pesisir LCS tidak diambil tindakan. Beliau bertanya sama ada kerajaan bercadang untuk mengambil tindakan lanjut terhadap potensi rasuah dalam projek yang diluluskan sebelum pilihan raya umum lalu. Seriuskah kerajaan untuk mengambil tindakan terhadap proses tata kelola yang dikatakan tidak telus sebelum PRU15, terutamanya LCS? Terima kasih. Soalnya, Ahmad Fadli tidak menyatakan kerajaan mengamalkan pendakwaan terpilih, tetapi secara tersirat menjurus ke arah tuduhan sedemikian. Menjawab soalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau menolak segala bentuk kezaliman dan fitnah. Pengerusi Pakatan Harapan itu bertanya sama ada mereka yang menuduhnya campur tangan dalam urusan perundangan dan melakukan pendakwaan terpilih terhadap mana-mana pemimpin parti mempunyai bukti atau tidak. Jangan gunakan Al-Quran, hukum saya zalim dan campur tangan. Saya nak beritahu pimpinan di sana. Saudara kena ingat sebagai orang Muslim bertanggungjawab. Adakah saudara yakin ada bukti bahawa Anwar campur tangan untuk mendakwa sesiapa? Kalau tidak, zalim jawabnya, guna agama dan fitnah orang, sebut nama saya, Bidas Anwar. Beliau mencabar mereka yang mempersoalkan bahawa beliau campur tangan urusan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Peguam Negara dan Ketua Hakim Negara berhubung perkara tersebut. Anwar berkata kritikan diterima sebagai perkara biasa dalam politik, tetapi sebagai Perdana Menteri, beliau tidak akan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Malah beliau telah memberi arahan kepada pihak SPRM apapun tindakan berdasarkan fakta dan bukti kuat beliau akan sokong. Saya tidak campur. Boleh tanya SPRM dan Peguam Negara. Malah arahan kepada mereka saya kata apa? Tunggu pun dengar. Apa arahan saya? Saya kata apapun tindakan berdasarkan fakta dan bukti kuat saya sokong. Ya. Tetapi jangan enayai, jangan ada satu alasan yang longgar yang boleh dicabar dan dipertikai. Ujarnya. Mengenai LCS, Anwar menafikan beliau mengkesampingkan tindakan terhadap LCS kerana melibatkan beberapa pemimpin UMNO. Beliau menegaskan SPRM dan Jabatan Peguam Negara sudah diarahkan untuk meneliti semua projek yang dikatakan melibatkan rasuah termasuk projek LCS tanpa mengira kaitan dengan mana-mana pihak. Menurutnya, pendakwaan peringkat awal LCS sebelum ini tidak mencukupi memandangkan ia membabitkan skandal berskala besar dan ketirisan. Saya tegaskan siasatan LCS ini mesti diteruskan dan tindakan sebelum ini tidak cukup membongkar dan bertindak kepada orang yang lebih utama dikatakan yang terbabit. Biar siasatan diteruskan, kata Anwar. Perdana Menteri juga bersetuju bahawa arahan kepada badan penguat kuasa tidak tertumpu kepada mana-mana parti. Sebelum itu, semasa berucap dalam penggulungan perbahasan Belanjawan 2023, Anwar Ibrahim membangkitkan bahawa sebuah syarikat milik China menyamar sebagai firma Bumi Putra untuk menyertai program Jana Wibawa. Beliau berkata ini adalah di antara banyak lagi penyelewengan yang ditemui dalam siasatan terhadap program tersebut yang dimulakan oleh pentadbiran terdahulu kononnya untuk membantu kontraktor Bumi Putra semasa pandemik. Saya tak batal, saya runding semula kerana banyak pelanggaran peraturan kewangan. Ada syarikat Cina yang dibumi putrakan kerana dia kebetulan kawan baik di Johor. Jadi itu pun nak pertahankan. Dipertahankan ini projek Bumi Putra bagi pada Cina, tak apa. Peraturan kewangan apa macam ini? Tempelah Anwar. Menurut Perdana Menteri, beliau tahu apa erti pendakwaan terpilih.
Anwar tidak menyebut nama syarikat terbabit tetapi dipercayai merujuk kepada pengarah SSH Furniture Sdn Bhd, Datuk Teo Wee Cheng yang didakwa atas 9 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 12.8 juta ringgit berkaitan projek Jana Wibawa bernilai 39.7 juta ringgit dan 74 juta ringgit. Wee Cheng berhadapan dengan 2 pertuduhan menerima suapan sebanyak 11.3 juta ringgit dan 7 pertuduhan bernilai 1.5 juta ringgit rasuah. Semua kesalahan itu pula didakwa dilakukan di syarikat miliknya di kawasan perindustrian Pagoh, Muar antara 20 Ogos 2021 sehingga 15 November 2022. Kebetulan, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang juga ketika itu Pengerusi Majlis Pemulihan Negara adalah Ahli Parlimen Pagoh. Pada 21 Februari lalu, bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan dikenakan 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah pada 2022 bagi projek Jana Wibawa daripada seorang bukan bumi putera Lian Tan Chuan yang jumlah keseluruhannya 232 juta ringgit. Menurut laporan, ia sebagai upah membantu syarikat Neptune Sdn Bhd mendapatkan surat setuju terima SST bagi projek tersebut. Turut didakwa ialah Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad yang didakwa atas 3 pertuduhan menerima suapan berkaitan program yang sama. Sementara itu, Mahyadin pula didakwa atas 6 pertuduhan, membabitkan 4 pertuduhan kerana menggunakan kedudukan mendapatkan rasuah 232.5 juta ringgit dan 2 kesalahan pengubahan wang haram membabitkan 195 juta ringgit. Beliau juga selaku Presiden Bersatu didakwa menerima hasil daripada aktiviti haram iaitu wang 5 juta ringgit daripada Bukhari Equity Sdn Bhd yang dimasukkan ke dalam akaun M-Bank milik parti tersebut. Bagaimanapun, tuduhan pendakwaan terpilih telah dinafikan oleh Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dan Pengerusi SPRM Tan Sri Azam Baki. Dan kebetulan kedua mereka dilantik ke jawatan masing-masing oleh Mahyadin. Malah pelantikan mereka ketika itu disokong dan dialu-alukan sebagai tepat oleh mereka yang hari ini menuduh Kerajaan Pakatan Harapan melakukan pendakwaan terpilih. Justru tidak tersasar kalau kita katakan bahawa apa yang berlaku bukan pendakwaan politik terpilih tetapi pendakwaan yang dipolitikkan demi meraih simpati rakyat selain mengelirukan mereka. Kejadian jenayah dadah, jenayah seksual dan keganasan rumah tangga semakin hari semakin menakutkan. Apalagi jika yang menjuarainya adalah negeri yang ditakbir Kerajaan Melayu Islam. Di mana silapnya atau memang disebabkan oleh kelemahan tadbir urus dan kepedulian kerajaan yang sangat lemah terhadap isu masyarakat seperti ini menjadikannya semakin parah. Kes membabitkan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak yang didaftarkan di Mahkamah Session Kota Baru juga adalah amat membimbangkan iaitu sebanyak 59 kes berbanding kes berhubung jenayah seksual dewasa sebanyak 18 kes sahaja. Semua pihak hendaklah sentiasa syakna dalam memastikan hak dan kebajikan kanak-kanak yang menjadi golongan rentan sentiasa diberikan keutamaan dan mangsa kanak-kanak diberikan perlindungan yang sewajarnya. Menurut Ismaweb, Januari 2021, statistik kes gangguan seksual dan keganasan rumah tangga di Kelantan semakin meningkat sejak bermulanya penularan pandemik COVID-19 Mac 2020. Statistik menunjukkan kes gangguan seksual sepanjang 2020 adalah 184 kes berbanding 164 kes tahun sebelumnya. Manakala bagi kes keganasan rumah tangga pula, kes tahun 2020 bertambah kepada 523 kes berbanding 519 pada 2019 atas pelbagai kesalahan. Bagaimanapun, pihak Polis Kelantan masih lagi mengkaji sama ada peningkatan kes ini berkaitan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat penularan COVID-19 atau sebaliknya. Sementara itu, Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram Kelantan mendedahkan dadah dan pornografi menjadi punca utama kepada pelakuan sumbang mahram di negeri Kelantan. Ketua wanitanya, Profesor Madya Dr. Dasmawati Muhammad berkata perkara tersebut disifatkan sebagai meruncing berpandukan kepada laporan akhbar yang menunjukkan 197 orang ditahan polis sepanjang tahun lalu selepas terbabit kes rogol, sumbang mahram dan penyalahgunaan dadah. Menurut beliau, sebagaimana yang dilaporkan Berita Harian 23 Januari lalu, berpandukan kepada situasi tersebut, wanita ikram negeri terpanggil menganjurkan seminar haruan makan anak untuk memberi kesedaran dan mendidik masyarakat, terutama ibu bapa dalam mencegah berlakunya insiden sumbang mahram dalam rumah sendiri. Ujarnya, usaha advokasi itu tidak terhad untuk ibu bapa sahaja, malah golongan guru. Setiap daripada kita perlu memainkan peranan untuk menangani isu ini. Sebagai ibu bapa, tugas mereka adalah mendidik anak-anak tentang aurat, sentuhan selamat dan adab pergaulan. Melatih anak-anak supaya berkongsi maklumat dan tidak berahsia, sentiasa ambil peduli setiap aduan mereka,
menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan di dalam pendidikan anak-anak dan perhubungan suami isteri, katanya. Menurut Polis Kelantan, seperti yang dilaporkan Astro Awani pada 11 Oktober 2022, sepanjang tempoh Januari hingga September tahun 2022, sejumlah 71 kes rogol melibatkan remaja dilaporkan. 6 kes liwat, 22 kes cabul dan 42 kes melibatkan akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak AKSTK. Untuk tempoh sama, tahun lepas pula merekodkan 85 kes rogol, 22 kes cabul, 7 kes liwat dan 36 kes AKSTK. Berdasarkan statistik itu juga, daerah Kota Baru mencatatkan kes tertinggi berbanding daerah lain di seluruh negeri Kelantan. Terkini, sebanyak 13,579 kes didaftarkan membabitkan kes sivil dan jenayah di Mahkamah Kota Baru dengan kes kesalahan berkaitan dadah direkodkan paling tinggi sepanjang tahun lalu. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat berkata daripada jumlah itu, 6,412 adalah kes jenayah termasuk sebanyak 3,683 kes berkaitan dadah. Sebanyak 72 kes didaftarkan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 di Mahkamah Tinggi, 254 kes di Mahkamah Session dan di Mahkamah Magistrate pula sebanyak 3,357 kes. Badan Kehakiman sentiasa komited untuk memastikan semua kes dilupuskan dengan efisien. Namun demikian, untuk menangani mahupun mencegah kesalahan jenayah terutamanya kesalahan berkaitan dadah, peranan mahkamah semata-mata tidak mencukupi. Sebaliknya, semua pihak hendaklah bersatu hati dan memainkan peranan masing-masing demi membanteras isu ini kerana kesannya yang amat dahsyat sehingga memusnahkan masa depan terutamanya generasi muda, bahkan boleh melumpuhkan pembangunan fizikal dan rohani rakyat, katanya. Buat masyarakat, pengukuhan institusi kekeluargaan dalam masyarakat adalah melalui hubungan keluarga yang sihat dan menjadikan rumah anda selamat. Sebagai anggota masyarakat, keterlibatan dan kesedaran masyarakat terhadap penderaan seksual kanak-kanak perlu ada dengan cara membuat aduan dan pelaporan kepada pihak yang bertanggungjawab seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, pihak polis dan hospital. Menggunakan talian kasih 15999 adalah salah satu usaha yang amat membantu usaha dibiarkan. Pendedahan berfakta ini bukan bertujuan untuk mengaibkan atau merendahkan sesebuah negeri. Namun, kerajaan yang memerintah perlu berbuat sesuatu. Jika anda mendakwa anda adalah kerajaan Islam yang mentadbir negeri dengan baik, sila buktikan kepada rakyat. Jangan hanya tahu naikkan allowance esko, beli Mercedes dengan duit ihsan yang sepatutnya boleh digunakan untuk membuat pelbagai program kesedaran. Tolonglah ada rasa malu apabila negeri di bawah pentadbiran kerajaan yang kononnya berlandaskan Islam tetapi menjuarai kes jenayah dadah, penderaan rumah tangga, jenayah seksual, kanak-kanak, pornografi dan sumbang mahram. Kencing dalam tempurung, tilik wajah anda. Benarkah anda telah melaksanakan amanah dengan betul kepada rakyat? Mahkamah Pilihan Raya Terengganu hari ini mengeluarkan waran tangkap terhadap Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Terengganu, Muhammad Nur Hamzah kerana gagal hadir memberi keterangan pembicaraan petisyen pilihan raya bagi Parlimen Marang, lapor Berita Harian. Perintah tersebut dikeluarkan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Hassan Abdul Ghani yang bersidang sebagai Hakim Pilihan Raya selepas peguam petisyen Muhammad Amin Osman memohon satu waran tangkap dikeluarkan terhadap Muhammad Nur. Pada Selasa, Hassan ketika prosiding mengarahkan Muhammad Nur hadir semula ke mahkamah hari ini untuk menyambung memberikan keterangannya. Namun, Muhammad Nur gagal hadir ke mahkamah dan pembicaraan bagi petisyen pilihan raya Marang akan disambung pada 19 Mac ini. Berdasarkan hantaran Facebook Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Payung itu, beliau hadir dalam Majlis Pelancaran Ihya Ramadan peringkat negeri Terengganu. Pada 12 Februari lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu menolak bantahan awal yang dikemukakan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang untuk membatalkan petisyen keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 bagi Parlimen Marang yang difailkan calon Barisan Nasional. Petisyen membabitkan 3 parlimen iaitu Kuala Terengganu, Marang dan Kemaman difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 pada 3 Januari lalu oleh Badan Perhubungan UMNO Terengganu. Pengerusinya Datuk Seri Ahmad Said berkata petisyen itu difailkan antara lain atas dakwaan PAS telah menyogok pengundi dengan mengagihkan wang pada 15 hingga 17 November 2022, beberapa hari sebelum Pilihan Raya Umum ke-15. Bagaimanapun, Abdul Hadi mendakwa bahawa perbuatan memberi wang semasa kempen Pilihan Raya Umum ke-15 lalu ialah sedekah seperti dalam rencananya bertajuk PAS Berkebajikan, tidak bermusim, tidak bertempat dan tidak terpilih yang diterbitkan oleh Harakat Daily pada 6 Februari lalu.
Abdul Hadi berkata mereka yang banyak cakapnya berkenaan perkataan sedekah diharap terlebih dahulu memahami konsep sedekah dalam Islam yang dibawa oleh partinya. PAS melaksanakan konsep berkebajikan mengikut petunjuk Al-Quran dan Sunnah dengan makna yang luas. Bersedekah hanya salah satu daripadanya, tegasnya. Katanya adalah menjadi amalan partinya dalam melakukan kebajikan iaitu sedekah. Maka tuduhan yang mengatakan PAS merasuah pengundi ketika pilihan raya adalah terlalu kecil bagi menghadapi orang yang bersedekah. Berbanding bantuan mereka itu yang diberikan secara bermusim atau bertujuan untuk mencapai matlamat politiknya sahaja, laksana ayam yang bertelur sebiji namun berkokok riuh sekampung, dakwanya. Anehnya apabila dijemput oleh mahkamah untuk menjadi saksi, pemimpin PAS Muhammad Nur yang juga seorang ustaz gagal untuk menghadirkan diri. Takkan ustaz tak tahu gagal melaksanakan urusan yang berkait dengan kepentingan awam itu dilarang oleh Islam. Justru kita tertanya-tanya, siapakah yang sebenarnya yang bertelur sebiji riuh sekampung? Buruk sungguh contoh yang ditonjolkan oleh pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Terengganu ini. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azmin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.